Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Kita sambung Risalah Tauhid 93, Rumi, Jawi 58. Jawi 58, Rumi 93. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Nabi dan Rasul, kita membahaskan tentang kebangkitan Rasul-Rasul yang mana wajib atas setiap mukallaf, orang yang akil dan baligh, percaya Rasul-Rasul. Kena percaya adanya Rasul-Rasul. Serta mengetahui sifat-sifat Rasul, perangai-perangai Rasul, tabiat-tabiat Rasul. Antara yang kena tahu juga nama-nama Rasul. Lebih-lebih lagi yang 25 yang disebut dalam Quran, fardu ain, tahu satu persatu. Kena tahu juga dari sudut keturunannya, dari sudut bangsanya, dari sudut tempat daftar ataupun dari sudut di mana diutuskan Nabi itu, tempat dan sebagainya. Wajib tahu tu. Dan kita berhenti dekat pengenalan Nabi. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Adalah lafaz Nabi itu asalnya bahasa Arab. Asalnya Nabi-Nabi itu bahasa Arab. Diterbit yang berasal daripada lafaz nubuwah. Nubuwah asalnya. Nabi itu berasal daripada perkataan nubuwah. Maknanya yang tinggi. Nubuwah ni maksud tinggi. Kerana tinggi martabatnya. Nabi ni tinggi martabat. Lebih tinggi daripada manusia biasa. Dari sudut martabat. Lebih tinggi daripada malaikat sekalipun. Lagi tinggi pada malaikat dari sudut martabat. Nabi ni. Dan dinamakan ni Nabi kerana tinggi martabat. Tinggi martabat daripada orang lain. Dan juga diambil perkataan Nabi itu juga diambil daripada lafaz naba'. Naba' ni maknanya jalan. Naba' ni maksudnya jalan. Kenapa Nabi itu asal maksud dari sudut bahasa dia naba', jalan. Di manakah kemunasabahannya? Kerana bahawasanya ia jalan kepada Allah. Jalan menuju Allah. Dan Nabi-Nabi ni dia yang bawa jalan, dia yang bawa kepada jalan menuju Allah. Maka dinisbahkan dia tu Nabi. Sebab dialah pembawa penunjuk jalan.
Tetapi makna Nabi pada syarak. Pada istilah syarak ni yang kita nak tahu maksud Nabi ni apa? Pada syarak yang tadi dari sudut bahasa. Iaitu seorang manusia. Pertama dia manusia, dia bukan jin, dia bukan malaikat, bukan binatang, bukan tumbuh-tumbuhan. Dia manusia. Manusia pula dia lelaki. Bukan perempuan, bukan khunsa, bukan. Dia lelaki. Lagi merdeka. Bukan hamba. Nabi-nabi ini bukan hamba, dia mesti merdeka. Yang disampaikan, yang diwahyukan, yang mana Jibril turun padanya untuk menyampaikan wahyu. Terima wahyu. Apa lagi yang disampaikan? Hukum-hukum kepadanya, kepada Nabi tadi. Supaya beramal menurut hukum-hukum itu. Dengan tiada diperintahkan supaya ia menyampaikan kepada manusia. Jadi syarat nak jadi Nabi. Apa? Rukun Nabi. Boleh kata? Syarat sah Nabi lah. Syarat sah Nabi. Tak cukup yang ini, tak jadi Nabi. Tak boleh kata Nabi. Kena cukup. Yang pertama, dia hendaklah manusia. Itu syarat pertama. Syarat sah jadi Nabi. Manusia. Yang kedua, lelaki. Perempuan tak boleh jadi Nabi. Yang tiga, merdeka. Dia bukan hamba. Yang empat, dia menerima wahyu. Yang kelima, disuruh beramal. Disuruh beramal tak apalah. Dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada manusia yang lain. Cuma tambah satu lagi, syarat sah Nabi ini adalah Nabi ni diperintah untuk memberitahu bahawasanya memberitahu kepada manusia bahawasanya dia Nabi. Ulang balik. Seorang Nabi dia diperintahkan untuk memberitahu kepada manusia lain yang bahawasanya dia Nabi. Dia tak boleh senyap-senyap, Nabi senyap-senyap, tidak. Dia diperintahkan untuk memberitahu bahawasanya dia tu Nabi. Tujuannya supaya dia dihormati. Sebab kalau orang tak tahu dia tu Nabi, macam mana orang nak respect dia? Orang yang beriman ni. Maka dia kena mengaku dia tu Nabi. Itulah syarat sah Nabi. Dia tak disuruh untuk menyampaikan. Pada pendapat yang pertama. Mari kita tengok pengenalan Rasul pula. Pengenalan Rasul. Adalah lafaz Rasul itu asalnya bahasa Arab. Sama juga dengan Nabi tadi. Maknanya utusan ataupun suruhan. Rasul. Rasulullah. Utusan Allah, suruhan Allah. Itu dari sudut bahasa. Dan maknanya pada syarak iaitu manusia yang dipilih Allah Ta'ala daripada lelaki yang merdeka lagi sehabis-habis sempurna kejadiannya. Yang pertama, Rasul ni dia sama syarat macam Nabi tadi. Iaitu lelaki. Apa syarat Nabi tadi? Lelaki, manusia, merdeka, disampaikan wahyu. Dan tambah lagi, Rasul ni iaitu sehabis-habis sempurna kejadian. Apa maksud sehabis-habis sempurna kejadian? Maksudnya, nisbah seorang manusia, Nabi dan Rasul ni dia maksimum. Nisbah seorang manusia maksimum. Maksud yang terbaik. Tapi yang terbaik-terbaik pun nisbah seorang manusia lah. Maka kemungkinan kalau kita tengok dari satu sudut, malaikat lebih lagi daripada Nabi. Kalau tengok dari satu sudut, iaitu malaikat hanya beribadah 24 jam daripada sejak dijadikan sampai kiamat.
Nabi ada juga tidur dan sebagainya. Jadi kita boleh kata Nabi kurang sikit, malaikat lebih. Tak boleh kata gitu. Sebab apa? Sebab tak boleh nak buat perbandingan Nabi dengan Nabi Rasul ni dengan malaikat. Sebab Nabi ni dia terbaik maksimum nisbah manusia. Ni manusia ni tidur dan sebagainya. Jadi tak bolehlah nak banding dengan malaikat. Tak boleh nak banding dengan malaikat. Sebab malaikat dia tak tidur. Dia dicipta pun berbeza. Dia dicipta daripada nur, cahaya. Maka pada nisbah manusia, Nabi ini maksimum. Dia lebih. Wa kullam faddalna 'alal 'alamin. Surah apa tu? Surah Al-An'am. Dan kami lebihkan mereka Nabi ni. Dan Allah lebihkan mereka Nabi dan Rasul 'alal 'alamin. Mereka dilebihkan atas umat-umat mereka. Allah lebihkan maksimum supaya tidak ada alasan untuk menolak risalah ataupun ajaran yang Nabi bawa. Tak ada alasan. Sebab Nabi itu sendiri dah maksimum nisbah seorang manusia. Jadi tak ada alasan. Walaupun sekecil-kecil alasan untuk tolak risalah yang Nabi bawa. Tak boleh. Maka kita kena tanam dekat akidah kita bahawasanya Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul diutus oleh Allah perfect. Sempurna nisbah seorang manusia dari segenap segi. Sama ada dari sudut fizikal atau dari sudut zahir atau batin. Dari sudut kesihatan, maksimum tersihat, paling sihat. Dari sudut pemilihan makanan yang terbaik. Tak makan lara-lara ni, benda-benda yang merosakkan kesihatan. Tak. Kita tak. Yang merosakkan kesihatan tu yang sedap tu. Nabi tidak. Nabi hanya makan yang terbaik. Makanan yang paling berkhasiat. Kita yang tak berkhasiat tu yang sedap tu. Kita. Nabi tidak. Maka kesihatan Nabi yang terbaik. Sebab tu kata dari sudut manusia, ia adalah terbaik. Dari sudut ketampanan, handsome, yang terbaik. Terhandsome, terlawa. Dari sudut akhlak, budi bahasa, lemah lembut, terbaik. Dari sudut keturunan, akan dia bahaskan nanti. Sekejap lagi bab keturunan tu. Dari sudut kecerdikan IQ, terbaik. Nombor 1. Dari sudut ketaatan, terbaik. Dari sudut kegigihan, terbaik. Keimanan, terbaik. Kesungguhan dalam melaksanakan perintah Allah, terbaik. Kesungguhan dalam apa yang Allah larang, mengelakkan apa yang Allah larang, terbaik. Maksimum. Dari sudut ketahanan, tahan kalau kena apa-apa, ujian, terbaik, tertinggi. Dari sudut kekuatan, terkuat. Malah ada riwayatkan mengatakan para Nabi dan Rasul 40 kali lebih kuat daripada manusia biasa yang paling kuat pada waktu itu. Maka takkan ada cacat cela dari segi rupa paras, tak ada cacat cela. Telinga sengit sebelah, capang sebelah, mata sepek sebelah, tak ada. Nisbah manusia maksimum. Tak ada muka uduh, tak ada. Hidung kembang, bibir tebal, tak ada. Mata sepet, tinggi megalah, rendah ke metod, hitam legam, putih. Putih apa putih yang tak cantik tu. Perut boroi, lagilah tak ada. Takkan ada nisbah seorang manusia maksimum. Dari sudut suara yang paling merdu dan sebagainya. Itulah Nabi dan Rasul. Itu kena pegang. Itulah maksud Rasul itu adalah manusia yang dipilih Allah daripada lelaki yang merdeka lagi sehabis-habis sempurna kejadian. Itu maksudnya.
Sehabis-habis maksimum sempurna kejadian nisbah seorang manusia. Dan bersih pihak keturunan. Dari sudut keturunan, apa yang dimaksudkan dengan keturunan? Keturunan tu bukan ke bawah, ke atas. Maksud yang bersih dari sudut keturunan tu yang ke atas. Maksud ke atas tu ke atas, maksudnya ayahnya, ibu bapanya, tok nenek, tu ke atas sampai Nabi Adam. Tu maksud keturunan. Bersih. Bersih apa? Terpelihara. Terpelihara daripada keturunan yang tidak selayaknya. Maka keturunan yang naik ke atas, bukan turun ke bawah, naik ke atas. Sebab yang turun ke bawah ada je yang dia sendiri tak beriman dengan ayah dia. Ada cerita tentang isteri tak beriman dengan suami dia, sedangkan suami dia Nabi dan Rasul. Cerita Nabi Nuh, anak dia kan tak beriman. Jadi dari sudut keturunan ni maksudnya bukan ke bawah, bukan anak isteri, bukan, ke atas, mak ayah dia, mak ayah, tok nenek sampai ke atas. Itu maksud bersih. Bersih tu maksud tidak ada perkara yang tak selayak. Tak ada yang berzina mak ayah dia, mak ayah Nabi Rasul. Tak ada yang main judi, tak ada yang sembah berhala dan sebagainya. Jadi wajib kita i'tiqad keturunan Nabi yang tadi sebut tadi, sejak Nabi Adam tidak ada yang kufur, yang kafir walaupun seorang. Sama ada keturunan Nabi tadi tu, sama ada dia Islam ataupun ahli fatrah. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Dan kami tidak akan mengazab sesuatu kaum sebelum kami mengutuskan rasul. Jadi walaupun ibu bapa Nabi atau tok nenek dia yang ke atas, walaupun tidak Islam, sebab waktu tu jauh di antara rasul yang terakhir dengan tok nenek keturunan nabi-nabi ni, tapi walaupun dia tidak Islam, tapi dia istilah dia panggil ahli fatrah. Ahli fatrah. Jadi bila keturunan Nabi tu baik-baik, kerana apa? Setiap daripada sulbi Tok Adam lagi, sulbi wat taraib, daripada Tok Adam lagi, ada dah benih-benih Nabi dan Rasul. Maka berpindah daripada satu sulbi ke satu sulbi. Berpindah, sehingga sampai waktunya maka terlahirlah Rasul itu. Ketika dijadikan Nabi Adam, dah ada dah benih Nabi SAW. Cuma belum sampai waktunya lagi. Maka berpindahlah daripada ke satu sulbi ke satu sulbi, satu sulbi ke satu sulbi. Berpindahlah anak cucu cicit. Jadi semua yang perpindahan benih tadi, istilah kita panggil itu, benih tadi, semuanya yang terbaik, keturunan yang terbaik. Dengan maksud sama ada ianya beriman Islam ataupun ahli fatrah, yang mana tak ada Rasul waktu itu. Bila tak ada Rasul waktu itu, walaupun benih Nabi ada dalam sulbi mereka itu, maka dia tidak diazab, dia dikira ahli fatrah, dia akan masuk syurga. Sebab Allah takkan mengazab satu kaum melainkan diutuskan. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Sebab apa Allah jaga keturunan Nabi ni? Keturunan ke atas. Kenapa Allah jaga? Kerana pentingnya i'tiqad sebegini, kerana bila Allah melantik mana-mana Rasul, supaya Rasul tadi menyampaikan dakwah mentauhidkan Allah Ta'ala, maka yang disampaikan tu maksimum juga. Sehingga kan tidak ada apa-apa situasi atau kondisi yang mana kondisi dan situasi Rasul ini, sama ada ketika kecil atau masa dah besar, atau dari sudut keturunan, di sudut perangai dan sebagainya, menyebabkan umat dia akan tolak dia. Dia kata, alah, engkau pun engkau dulu keturunan perompak, tiba-tiba cucu nak jadi Nabi konon. Orang akan cakap gitu.
Orang akan cakap itu. Keturunan pun keturunan lanun. Contoh, jika Nabi-Nabi tadi tu, daripada Allah tak jaga keturunan dia. Bila Allah tak jaga, bermakna mungkinlah lanun ke, pejahat, perompak, mencuri, berzina dan sebagainya. Jadi, bila Nabi yang dilantik menjadi Allah yang lantik menjadi Allah lantik sesiapa menjadi Rasul, kemudian dia menyampaikan. Bila dia menyampaikan, orang boleh bang balik dia. Kerana itu Allah jaga. Bila Allah jaga, orang tu dia tidak ada alasan untuk tidak terima. Maka bila dia tak terima juga, sedangkan tak ada alasan untuk tidak terima, dari segenap segi, keturunan dari sudut perangai dan sebagainya, maka layaklah dia dihukum di akhirat nanti. Layaklah dia diperangi. Kerana tu Allah jaga sungguh, supaya nanti dekat mahkamah Allah tak ada alasan nak cakap, nak tolak risalah yang Nabi bawa, tak ada alasan. Sebab Nabi itu semua yang terbaik. Malah masa kecil-kecil, tak ada Nabi curi buah jambu orang, panjat pagar orang, pukul orang masa kecil-kecil. Kecil-kecil sebelum dilantik menjadi Rasul, tak ada. Nabi dulu kecil-kecil masa remaja-remaja, masuk disko ataupun joget-joget, joget lambat ke apa ke, tak ada. Walaupun belum dilantik menjadi Rasul, tak ada. Allah jaga supaya nanti bila dia menyampaikan, tak ada yang boleh tolak risalah yang dia bawa. Alah, ngaku jadi Nabi Rasul konon. Kau ingat masa umur 16? Umur 16 ke 17 tahun? Kau ingat tak? Kita lah sama-sama panjat pokok jiran tu, curi buah kurma dia, curi buah jambu dia. Kita kan sama-sama. Sekarang dah umur 40, berangan kata jadi Nabi pula, orang boleh tolak. Malah di mahkamah Allah nanti ada alasan yang agak kuat yang mengatakan, ya Allah, aku bukan tak nak beriman kepadamu, ya Allah. Cuma utusanmu ni dulu sama-sama dengan aku umur 20-an, pergi berzina, ya Allah. Pergi cari pelacur, ya Allah. Tiba-tiba umur 40, dia tiba-tiba mengaku jadi Nabi. Macam mana aku nak percaya, ya Allah? Sedangkan masa aku umur 20 lebih dengan dia, duk cari perempuan, cari pelacur. Maka pada waktu itu, mereka ini mempunyai alasan yang kuat untuk menolak risalah itu. Maka Allah jaga keturunan. Allah jaga apa yang dibuat sebelum dilantik menjadi Rasul. Allah jaga perangai dan sebagainya, supaya tak ada alasan untuk tolak yang Nabi bawa. Maka layaklah dia diperangi, layaklah dia diseksa di akhirat nanti. Itu maksud bersih pihak keturunan. Yang disampaikan hukum syarak kepadanya. Rasul juga macam Nabi juga, iaitu disampaikan hukum hakam. Sama macam Nabi. Serta disuruh ia menyampaikan kepada manusia dan jin. Bezanya, Rasul disuruh menyampaikan, Nabi terima wahyu, hukum hakam disuruh beramal aja. Tak suruh menyampaikan kepada umatnya. Cuma dia wajib bagi tahu bahawasanya dia adalah seorang Nabi. Itu aja. Ya. Ini pendapat yang pertama dan ini adalah pendapat yang masyhur. Ada pendapat lain. Ada pendapat lain. Iaitu Nabi diutuskan oleh Allah sama macam tadi, seorang lelaki merdeka menerima wahyu. Cuma dia, ya benar, dia tidak diperintahkan untuk menyampaikan hukum hakam kepada umatnya. Tetapi dia boleh kalau nak menyampaikan. Boleh kalau dia nak sampaikan. Tapi tak wajib bagi Rasul untuk menyampaikan. Ada yang berpendapat begitu. Contohnya kisah-kisah yang diceritakan dalam surah Yasin. Dalam surah Yasin memang ada kisah. Dia hantar seorang Nabi, kena bunuh. Hantar seorang lagi Nabi, kena bunuh lagi. Hantar lagi. Itu Nabi, itu bukan Rasul. Kenapa Nabi dalam surah Yasin, cerita dalam surah Yasin tu, dia pergi menyampaikan sedangkan Nabi tak disuruh menyampaikan? Kerana mengikut pendapat yang kedua, walaupun Nabi tak disuruh menyampaikan, tapi dia boleh menyampaikan. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, lain lagi. Nabi ni macam tadi juga,
Cuma dia disuruh untuk menyampaikan. Diwajibkan dia untuk menyampaikan juga Nabi. Cuma dia disuruh menyampaikan syariat Rasul yang terdahulu. Setiap Rasul akan ada syariat baru. Akan ada hukum hakam baru. Setiap diutuskan Rasul, ada 300 lebih. Yang kita wajib tahu 25. Setiap Rasul diutuskan akan ada syariat baru. Akan ada cara semayang, cara baru. Akan ada cara berwuduk baru. Akan ada cara menyucikan najis baru. Akan ada cara boleh makan apa, tak boleh makan apa. Halal haram yang baru. Semua. Lepas tu Rasul diutuskan balik, yang lain pula, baru pula. Sebab tu dulu anjing boleh pegang. Anjing bukan mughalazah. Yang kita ada dengar cerita seorang pelacur yang bagi anjing minum air dengan kasut dia. Dia pegang anjing tu, bolehlah pegang anjing. Contohlah. Maknanya anjing pada waktu itu bukan mughalazah, tapi diutuskan Nabi SAW. Kemudian mughalazah, maksudnya berbeza. Dulu sembahyang 2 waktu aja. Diutuskan Nabi kita jadi 5 waktu. Dan sebagainya. Puasa umat Nabi SAW 30 hari bulan Ramadan. Umat Nabi Ibrahim 3 hari sebulan. Nabi Musa pun berapa 3 hari sebulan sebagainya. Maknanya syariat tu berbeza. Syariat berbeza. Tapi dari sudut akidah tauhid sama je. Iaitu mentauhidkan Allah, jangan mensyirikkan Allah. Itu mana-mana Nabi sejak Nabi Adam sampai di mana-mana pun semua bab tauhid satu, iaitu mengesakan Allah, jangan mensyirikkan Allah. Tapi dari sudut hukum hakam, apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat, apa yang boleh pakai, apa yang tak boleh pakai sebagainya, berbeza-beza apabila diutuskan Rasul. Mana kalau ada 300 lebih, mana 300 kali lah berubah syariat. Ya. Jadi Nabi-Nabi yang diutuskan ni, Nabi saja yang bukan Rasul ni, dia diutuskan untuk menyampaikan syariat Rasul terdahulu. Rasul yang terdahulu. Bila diutuskan Rasul, baru syariat baru. Kemudian Nabi. Rasul tak utus lagi. Nabi. Ramai Nabi diutuskan. Maka dia menyampaikan syariat Rasul yang terdahulu. Dia tak bawa syariat baru. Itu ada pendapat kata gitu juga. Jadi yang muktamad dan yang masyhur adalah yang tadilah. Nabi hanya diutuskan untuk dirinya sendiri. Tak diwajibkan, tak disuruh untuk menyampaikan. Rasul diutuskan untuk menyampaikan sekali. Itu yang masyhur. Tapi ada 3. Dan Rasul disuruh menyampaikan ni kepada siapa? Kepada manusia dan jin. Manusia dan jin. Rasul-rasul diutuskan untuk manusia dan jin. Lebih-lebih lagi Nabi kita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan kamu ya Muhammad menjadi rahmat sekalian alam. Maka Nabi SAW juga diutuskan bukan sekadar untuk manusia dan jin. Dari sudut taklif, dari sudut suruhan boleh atau tidak, ya. Nabi kita diutuskan untuk menyampaikan kepada manusia dan jin. Apa dia? Taklif. Apa yang boleh, apa yang tak boleh. Tapi dari sudut rahmatan lil alamin, Nabi kita juga diutus kepada para malaikat. Tapi istilah dia panggil bukan risalah taklif, bukan apa boleh apa tak boleh untuk malaikat, bukan. Habis itu risalah memuliakan. Maknanya Nabi kita diutuskan untuk manusia dan jin. Risalah taklif dia panggil. Diutuskan kerana nak bagi tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh. Nabi kita juga diutuskan untuk malaikat, ya. Tapi bukan nak bagi tahu dia apa boleh, apa tak boleh. Kerana malaikat dia tak buat dosa. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat maksum, tak buat dosa. Jadi buat apa diutuskan Nabi kita kepada malaikat? Sebab dia tak buat dosa kan? Diutuskan risalah memuliakan. Dengan maksud, dengan diutuskan kepada malaikat, malaikat tu jadi mulia. Kemudian Nabi kita juga diutuskan kepada selain daripada tu. Kepada binatang, kepada pokok, tumbuh-tumbuhan. Buat apa? Nak ajar pokok tu apa yang dosa pahala ke? Nak ajar binatang tu dosa pahala ke? Tidak. Mereka bukan mukallaf. Habis tu kenapa diutuskan kepada haiwan dan kepada tumbuh-tumbuhan? Tempias rahmat. Tempias rahmat.
Iaitu tengok cara sembelihan orang Islam. Sembelih dengan cara rahmat kasih sayang. Dan tak boleh buat lebih kurang lah. Tak boleh buat lebih kurang dengan binatang. Tak boleh sepak-sepak dia. Itu lah. Dia panggil risalah tempias rahmat. Malah kepada jamadat sekalipun. Jamadat ni masuk benda-benda batu, kayu. Juga Nabi kita diutuskan. Tempias rahmat. Yang demikian, nyatalah perbezaan antara Nabi dan Rasul itu, tiap-tiap Rasul itu Nabi, maka tidak tiap-tiap Nabi itu Rasul. Maka Nabi itu am, umum, Rasul itu khas. Dipanggil umum khusus mutlak. Jadi dia kata perbezaan di antara Nabi dan Rasul, nyatalah setiap Rasul adalah Nabi. Tak ada yang Rasul tapi bukan Nabi. Tak ada. Kalau Rasul automatik Nabi, kalau Nabi belum tentu Rasul. Nabi dan Rasul kurniaan Allah pada kita. Adalah jadi Nabi dan Rasul itu bukanlah dengan jalan diusahakan. Oh, Rasul dan Nabi ni tak boleh usaha. Nak jadi itu tak boleh. Tak boleh usaha. Berusaha untuk menjadi Rasul. Kenapa ni ibadah kuat sangat ni? Nak jadi Rasul. Nak jadi Nabi. Maka dikiaskan pada kita kerana Nabi adalah Rasul akhir zaman, dah tak ada Nabi dah. Maka dikiaskan pada kita, iaitu sekarang ni, iaitu wali. Kita juga tak boleh nak jadi wali, tak boleh usaha nak jadi wali. Kenapalah puasa tiap-tiap hari ni nak jadi wali? Kenapalah semayang banyak sangat tahajud ni nak jadi wali? Usaha tak boleh. Nabi dan Rasul tidak boleh diusahakan, wali juga tidak boleh diusahakan. Diusahakan yang tak boleh tu dengan berbagai-bagai kebajikan, buat baik supaya mudah-mudahan jadi Nabi dan Rasul, tak boleh. Dan menjauhkan kejahatan, tak buat maksiat-maksiat jahat ni sebab dengan niat nak jadi Nabi, Rasul atau wali, tak boleh. Serta berkhalwah pada satu-satu tempat. Berkhalwah tu maksud berdua-duaan dengan Allah pada satu-satu tempat. Macam buat macam Nabi pergi duduk Gua Hira. Mudah-mudahan dilantik menjadi Nabi juga. Tak boleh usaha. Tak boleh jadi Nabi, kurang-kurang pun jadi wali. Tak boleh usaha. Semua adalah anugerah daripada Allah. Sebagaimana kepercayaan ahli falsafah. Oh, ada ahli falsafah kata gitu. Ahli falsafah mengatakan pangkat Nabi dan Rasul dapat diusahakan bersungguh-sungguh. Membuat kebajikan serta berkhalwah. Oh gitu ahli falsafah kata gitu. Kalau banyak berkhalwah, banyak buat kebaikan, banyak solat, banyak zikir, wirid sebagainya, maka akhir sekali boleh jadi Nabi, boleh jadi Rasul, boleh diusahakan, malah paling kurang pun boleh jadi wali. Tak boleh sepatutnya. Itu ahli falsafah. Bahkan sebenarnya i'tiqad ahli sunnah wal jamaah wajib atas mukallaf. Percaya bahawasanya jadi Nabi dan Rasul itu tidak dapat dengan diusahakan sekali-kali. Tak boleh usaha. Tetapi ia kurniaan daripada Allah Ta'ala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Tak boleh usaha. Tak boleh terjadi Nabi, terjadi Rasul. Tak sengaja pula. Tak boleh usaha. Lebih-lebih lagi mengarut, macam puak-puak Syiah, dia mengatakan asalnya Jibril nak menurunkan wahyu kepada Sayyidina Ali, pergi tersalah hantar wahyu kepada Nabi. Itu lagilah mengarut. Sebab boleh tersalah pula. Perkara ni dia tak boleh nak jadi Nabi Rasul ni tak boleh terjadi, tak boleh. Tersalah tak boleh, kerana Allah pilih. Jika tersalah, maknanya Allah salah lah. Allah melakukan kesalahan. Mustahil. Tidak ada Nabi dan Rasul-Rasul
Kemudian daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas Nabi Muhammad tak ada dah nabi dan rasul, tak ada dah. Penutup. Penutup segala nabi. Ialah kesudahan nabi-nabi dan rasul-rasul. Nabi kita last, penutup. Sebagaimana firman Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in ilma. Artinya bahawa Muhammad itu bukan bapa seseorang daripada lelaki kamu. Sebenarnya surah Al-Ahzab ayat 40 ni, asbabun nuzul, sebab diturunkan ayat ni kerana Nabi ada seorang anak angkat bernama Zaid bin Harithah. Kemudian Nabi meletakkan, sebab anak angkat, Nabi letak nama dia Zaid bin Muhammad sebab anak angkat. Kerana begitulah adat pada waktu zaman jahiliah gitu. Maka Nabi teruskan je adat itu, iaitu ubah nasab daripada Zaid bin Harithah kepada Zaid bin Muhammad. Maka turun ayat ni, surah Al-Ahzab ayat 40, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Muhammad itu bukan bapa seseorang daripada lelaki kamu. Bukan. Habis tu kan Nabi ada anak lelaki 3 orang, tapi semua dah wafat, mati awal, mati kecil. Jadi yang hidup tak ada. Yang perempuan ada. Sebab tu dia kata bahawasanya Muhammad itu bukan bapa seorang daripada lelaki kamu. Lelaki, bukan, tak ada. Maka dikembalikan Zaid bin Harithah, nama tukar balik. Kerana jika tukar nama, maka nasab juga bertukar. Bermakna anak Nabi yang Nabi, anak angkat yang Nabi tukar nama bin Muhammad, bermakna akan boleh apa? Kalaulah orang pakat-pakat amal macam tu, tukar nama, tukar bin, tukar nasab, jadi anak nanti tu boleh terima faraid tu. Kalau lelaki perempuan, boleh bersalam, boleh sebagainya. Boleh bersentuh dan sebagainya. Maka sebab itulah ditukarkan balik Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ni asalnya sebenarnya dia bukan, dia sebenarnya hamba. Zaid bin Harisah ni dia keluar bersama mak ayah dia, keluar pergi musafir. Kemudian dia kena colek. Zaid ni sebenarnya dia kena colek, kena tangkap, lepas tu dia dijual. Dia bawa ke Mekah dan dijual. Bila dia dijual, mak ayah dia cari dia. Mak ayah dia. Macam mana cerita dia? Zaid bin Harisah. Ya, betul. Dia kena colek. Dia keluar bersaping dengan mak ayah dia, leka mak ayah dia sikit. Dia main kat luar, dia main begitu, lepas tu kemudian kena colek. Bila kena colek, dijual budak dia, kecil lagi Zaid ni. Dibawa ke Mekah dan dijual. Di Mekah. Mak ayah dia cari, Harisah ni cari. Manalah anak aku. Cari. Kemudian bila dijual di Mekah, yang beli itu adalah isteri Nabi. Sayyidatina Khadijah beli budak ni. Supaya dan dihadiahkan kepada Nabi. Jadi mana Zaid ni sebenarnya hamba Nabi. Dihadiahkan pada Nabi. Dijual dengan harga 700 dinar. 700 dinar. Kemudian akhir sekali jumpa jugalah dengan ayah dia balik. Bila jumpa dengan ayah dia balik, maka Nabi bagi pilihan. Engkau nak duduk dengan ayah engkau, kembalikan, pergilah sebab kau kan pun kena colek. Tapi kalau kau nak duduk dengan aku, duduk juga. Maka Zaid pilih untuk duduk dengan Nabi. Itu cerita Zaid bin Harisah. Asbabun nuzul,
Surah ni, surah Al-Ahzab ayat 40. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Muhammad itu bukan bapa daripada lelaki kamu. Bukan. Maka tukar balik Zaid bin Muhammad kepada Zaid bin Harisah. Tetapi siapa dia? Ia pesuruh Allah, Rasulullah. Dan wa khataman nabiyyin, dan penghabisan, penutup segala nabi-nabi. Kenapa nabi kita tak ada anak lelaki untuk meneruskan keturunannya? Yang ada kau anak perempuan je. Kenapa tak ada anak lelaki? Wa kana Allahu bi kulli syai'in ilma. Dan bahawasanya Allah Ta'ala amat mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Allah tahu, dan Allah buat Nabi tak ada anak lelaki yang akan meneruskan keturunan. Tak ada. Semua keturunan Nabi daripada Fatimah, Hasan dan Husain. Jadi Allah mewafatkan anak-anak Nabi yang lelaki 3 orang kerana nak menjaga kehormatan Nabi. Nak menjaga keutamaan Nabi. Kenapa pula Allah matikan anak-anak Nabi yang lelaki kecil-kecil? Sebab nak jaga kehormatan dia. Kenapa pula? Sebab Nabi ni pemimpin utama, penghulu para Nabi dan Rasul. Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Bila ketua, dia mesti duduk nombor 1. Dia mesti maksimum. Nisbah Rasul-Rasul yang lain pun Nabi kita mesti duduk nombor 1. Sebab dia ketua. Jadi apa kena mengena kalau ada anak lelaki dengan tak ada anak? Seandainya ada anak-anak lelaki, Nabi itu ada anak lelaki, dewasa, meneruskan keturunan Nabi, maka anak Nabi nanti, anak lelaki Nabi kalau ada, akan jadi orang biasa. Tak mungkin anak Nabi akan jadi Nabi. Sebab apa pula tak mungkin? Sebab Nabi sendiri dah penutup segala Nabi dan Rasul. Selepas Nabi kita, tak ada Nabi lain dah. Maka anak-anak Nabi takkan boleh jadi Nabi dan Rasul. Sedangkan Nabi-Nabi yang lain, contohnya Nabi Ibrahim, ada anak dia Nabi juga. Nabi Ishaq dan Nabi Ismail. Seolah-olah Nabi Ibrahim terlebih daripada Nabi kita. Sedangkan Nabi kita ketua. Kenapa pula lebih? Anak Nabi kita tak ada Nabi. Tak jadi Nabi. Anak Nabi yang lain-lain, anak dia jadi Nabi. Maka lebih mereka lah. Maka Allah nak jaga kemuliaan, keutamaan Nabi kita, maka Allah wafatkan. Oleh kerana Allah tak bagi Nabi kita ni dengan anak lelaki, maka tak boleh nak kata Nabi kita ni downgrade. Sebab apa? Tak ada anak lelaki sebagai nak jadi Rasul. Tak ada anak lelaki untuk jadi Rasul macam Nabi-Nabi yang lain. Maka down tak boleh. Sebab Allah yang tak bagi anak. Bila Allah tak bagi anak, maka tak boleh nak downgrade kan dia. Sebab dia ketua. Tak boleh lah. Lainlah dia ada anak lelaki tapi tak jadi Nabi. Anak lelaki dia. Barulah boleh duduk bawah. Maka kalau kita tengok, macam Nabi Ishaq, ada anak Nabi Yaqub, ada anak Nabi Yusuf. Cucu, cicit. Bukan cucu, cicit. Tok dia Nabi Rasul, anak dia Nabi Rasul, cucu pun Nabi Rasul. Iaitu Ishaq, Yaqub, Yusuf. Malah Nabi Ibrahim, anaknya Ishaq, cucunya Yaqub, cicitnya Yusuf. Hebat tu, keturunan semua Nabi dan Rasul. Nabi kita kalau ada anak lelaki, jadi kurang lah. Sebab tak boleh jadi Rasul, Nabi dan Rasul. Maka sebab tu diwafatkan. Walhasil, Nabi kita diteruskan keturunannya dengan anak perempuan. Yang mana anak perempuan tak mungkin menjadi Nabi. Maka keutamaan Nabi kita tetap terjaga. Yang demikian, Nabi Daud dengan anaknya Nabi Sulaiman. Kan? Yang demikian, nyatalah bahawasanya Nabi Muhammad SAW
Suara. Okey. Semua okey? Okey. Yang demikian nyatalah bahawasanya Nabi Muhammad SAW. Apa? Semua okey lah. Ada kata suara, tak ada suara pula. Yang demikian, nyatalah bahawasanya Nabi Muhammad SAW itu kesudahan. Oh, tak habis baca lagi. Okay? Maknanya, dan penghabisan Nabi-Nabi. Penghabisan, penutup Nabi-Nabi. Jadi, nyata daripada ayat Quran surah Al-Ahzab tadi, bahawa Nabi SAW, kesudahan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, dan seruan baginda itu am kepada sekalian umat-umat manusia dan jin. Malah bukan manusia dan jin, termasuk binatang, termasuk tumbuh-tumbuhan, dan termasuk juga jamadat. Hikmah dijadikan Rasul. Ringan aja ni. Kita baca je, ringan je bab Rasul. Hikmah dijadikan Rasul. Adalah hikmah dijadikan Rasul pada tiap-tiap umat manusia. Di dalam dunia ini, ialah semata-mata kerana menunjuk, mengajar, memimpin manusia kepada jalan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tujuan Rasul diutus adalah kerana nak menunjuk, nak mengajar umatnya, nak memimpin umat manusia ke jalan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebab apa perlu ada Rasul? Tak ada, tak boleh ke? Kerana nafsu manusia itu sentiasa berperangai. Oh, istilah dia panggil itu, berperangai. Kerana nafsu, ataupun nafsu ni kecenderungan. Kecenderungan manusia tu sentiasa berperangai. Sentiasa ada cenderung dia. Nafsu manusia ni dia ada cenderung. Malah cenderung kepada yang salah lagi suka daripada cenderung kepada yang betul. Yang baik. Sentiasa berperangai, maksudnya bercenderung. Tamak. Manusia memang jenis tamak. Pada hendak meluluskan segala keinginan. Manusia ni jenis tamak. Dia nak semua. Memang itulah fitrah sikap manusia tu. Tamak. Semua yang dia nak, dia tak kira. Dia nak juga. By hook, by crook, or by hook. By hook or by crook. Tak kira, dia nak juga. Kemarahannya dengan tidak hendak menjauhkan mudarat yang kembali kepada dirinya atau orang lain. Kalau sekali marah sungguh-sungguh. Tak ingat dah kesan daripada kemarahan tadi. Dan tidak hendak menjauhkan mudarat yang kembali. Tak fikir pun mudarat akan kembali, dan dia buat apa-apa peduli lah. Jenis kalau marah. Atau orang lain tak peduli ke, kalau sekali dah marah, dia buat je kat orang lain. Dia tak peduli apa jadi kat orang tu. Itu adalah sikap manusia. Sentiasa berperangai itu terjemahan dia sikap. Banyak sikap berperangai itu. Dan lagi di dalam keadaan orang lain, dan lagi di dalam keadaan kejadian yang seperti itu, dan macam-macam lagi perangai-perangai sikap-sikap manusia ni, maka tidak boleh didapati manusia yang menunjukkan segala maslahah yang baik bagi dirinya dan bagi diri orang lain dengan tidak ada orang menunjukkan. Jadi kalau tak ada orang yang tunjuk yang ni baik, yang ni jadi sabar dan sebagainya, maka manusia tadi nanti tak ada panduan. Sebab manusia tadi bersikap, berperangai, jenihnya memang buat mudarat, marah, teringin nak apa, langgar je apa yang nak langgar. Jadi kena ada orang tunjuk, orang menunjukkan, mesti ada orang mengajar, mesti ada orang pimpin. Maka dengan sebab itulah didatangkan Rasul menjadi rahmat bagi sekalian alam, supaya menunjuk begini boleh, begini tak boleh. Nak makan, semua manusia ni memang kerja dia nak makan aja. Apa buktinya? Viral sikit beratur panjang. Apa buktinya? Makan je, makan, nak makan apa? Tak kira halal haram. Makan aja. Kita ni.
Jauh-jauh pun sanggup cari makan lagi. Pergi mana? 100 kilometer semata-mata nak menteka darah. Nak makan. Memang, kita memang gitu. Kalau boleh biawak panggang, kita nak buat biawak panggang. Ular masak 3 rasa, kita nak ular masak 3 rasa. Kalau boleh makan beruk masak kicap, kita nak beruk masak kicap. Kita ni tak kira. Kalau boleh kala jengking pun, kala jengking nak buat tom yum. Oh. Kalau boleh makan lipas Maggi lipas. Oh, kalau boleh. Tapi tak boleh. Apa buktinya? Berlambak-lambak. Maggi ketam, Maggi udang, Maggi belut. Macam-macam kita kata. Tapi itu yang boleh makan lah. Semua kita sesah. Selagi boleh sesah, kita sesah. Apa buktinya lagi? Kita makan ni memang kita nak. Tak ada halangan kita nak makan. Cuba kita tengok. Pergi kedai mamak. Pergi kedai mamak. Nak makan apa? No. Campur kuah. Sur. Campur. 10 kuah. 10 campur. Nasi. Sebab apa? Kalau boleh semua kita nak pantai. Tapi tu halal. Cuma nak bagi tahu memang begitulah. Kalau boleh kita nak kan. Ni kuah apa ni? Kuah ni kuah daging. Daging masak kicap. Nak. Ini ayam masak kicap nak juga. Yang ini ikan masak pedas nak. Semua nak. Ini kari ikan nak. Kalau tak ada hadangan, ni apa ni? Ini sup ular. Nak sup ular. Yang ni. Jadi kari bewok. Kari bewok sudah. Kari bewok ini macam kari bewok. Itu. Memang gitulah kita. Semua nak. Semua kita bantai. Maka Rasul datang bagi tahu ini boleh makan, ini tak boleh makan. Kita ni jenis nak ikut nafsu keinginan kita je. Kita ni nak berhibur je. Tu memang jenis perangai kita. Nak berhibur je kita ni. Dengar lagu orang putih dengar. Lagu Melayu tak payah cerita lah. Lagu lama P. Ramlee dengar. Lagu baru dengar. Lagu orang putih dengar. Lagu India dengar. Hindustan. Lagu Cina dengar. Lagu Korea K-pop dengar. Semua kita sapu. Lebih-lebih lagi manusia Melayu. Manusia Melayu. Lain macam dia punya hiburan. Lain macam. Dibuat kajian. Orang Cina. Dia berhibur. Dia dengar lagu apa? Dia berhibur. Dia tengok cerita ke? Dia dengar lagu ke? Dia dengar lagu apa? Dia hanya dengar lagu English, orang putih, dengan Cina. Bahasa Cina lah. Dua je. Dia tak layan Melayu. Dia tak layan K-pop. Dia tak layan Hindustan. Dua je. English dengan bahasa dia, Cina. Orang India. Dia layan bahasa dia je. Dia tengok cerita India, cerita Hindi, ataupun kalau Hindi lah bahasa dia tu. Dan dia tengok cerita, dia dengar lagu orang putih. English. Mana? Pergi kat Korea. Korea dia layan K-pop, dia layan English. Semua dua. Pergi kat Jepun, dia layan Jepun, dia layan English. Pergi mana lagi? Afrika, dia layan bahasa Afrika dia, cerita Afrika semua, dan dia layan English. Tapi manusia Melayu semua dia sapu. Semua dia sapu. Melayu dulu, Melayu sekarang, Melayu hitam putih, semua dia sapu. Lagu, cerita semua tengok. English dulu, English sekarang, bahasa semua tengok. Lagu sebagainya. Memang. India, tengok. Mana? Apa benda tak faham, tengok. Hindustan, tengok, dengar lagu. K-pop dengar, Jepun dengar. Semua. Itu dia panggil manusia Melayu. Yang lain-lain, bangsa lain semua dua. Bahasa dia dan bahasa English. Melayu lain macam, dia punya hiburan lain macam. Masuk pukul 8.30. 8.30 malam. 8.30 pagi tunggu dah. Baru je. Harga tiket 3,888 yang paling mahal. Harga tiket. Dah lah kena beratur. Beramai kat Bukit Jalil. Ya, tengok. Separuh daripadanya adalah orang Islam. Beratur. Jom. Penuh. Pagi tu dah penuh dah. Sebab nak dengar apa? Lagu orang putih. Tak tahu lah sedap macam mana pun.
Tu lah kita. Maka Rasul datang bagi tahu yang ni boleh, ni lara, ni tak boleh, ni boleh, ni tak boleh. Oh, nak bercampur. Memang manusia suka percampuran. Bercampur, begitu bercampur. Maka Rasul bagi tahu yang ni tak boleh, ni bercampur. Kalau nak lelaki dengan perempuan begini, ini. Ada hukum-hukum ikhtilat, ada hukum-hukum yang boleh. Nabi bagi tahu kita kalau kita nak pergi ke satu tempat dengan tujuan yang tidak diantiraf syarak. Tujuan maksiat dan sebagainya. Dalam perjalanan tak boleh jamak dan qasar. Semayang. Dia kata lagu-lagu dengar juga. Koplay juga. Tapi semayang juga. Singgah dekat mana-mana. RNR, jamak dan qasar. Tak sah. Kerana tujuan dia pergi itu dengan tujuan maksiat. Dia ada safar, maksiat bis safar, maksiat fis safar. Kita mengaji dalam kitab bekah. Itu tu awal-awal lagi niat untuk maksiat. Jika dia dalam perjalanan, niat dia baik. Niatnya nak pergi ziarah saudara mara. Niatnya nak pergi balik kampung. Tapi tengah-tengah perjalanan, tengok, oi, ada funfair ni. Ada funfair, cantik. Pergi main judi dulu kat funfair. Dia buat judi juga, tapi dia boleh jamak qasar. Sebab dia bukan musafir dia bukan maksiat. Musafir dia harus. Cuma dia buat maksiat di tengah-tengah. Tapi musafir dia balik kampung harus. Yang kalau awal-awal lagi untuk buat maksiat, bercampur sebagainya, awal-awal lagi buat maksiat. Tujuan perjalanan tu, maka tak dibolehkan jamak dan qasar. Bila ada asatizah kita pesan, tak percaya, tak mau ikut, nak sembahyang jamak qasar juga. Habis tu dia nak sembahyang macam mana? Dia kena sembahyang tamam. Kerana perjalanan dia perjalanan maksiat. Jika dia mati dalam perjalanan tu, sedangkan mati dalam keadaan musafir adalah mati syahid akhirat. Tapi oleh kerana perjalanan dia tu maksiat, dia tak dapat mati syahid ketika dalam pemusafiran. Jika dia mati sedang terjoget-joget, mati itu su'ul khatimah. Malaikat memang tak turun. Malaikat maut je ada. Malaikat rahmat memang tak ada waktu tu. Yang ada apa? Malaikat maut je, tunggu je nak cabut nyawa. Kenapa majlis tu majlis maksiat? Kerana majlis tu mereka itu dia menyokong atau mempromosikan LGBT yang Nabi tak ngaku umat. Cuma dia tak cakap lah sebab telah diberi amaran. Tapi dia sokong Palestin. Dia sokong Palestin tu bab lain. Dari sudut satu segi, dia adalah yang mempromosikan LGBT. Yang mana dekat negara kita, anak-anak kecil kita, anak-anak remaja-remaja, LGBT ni statistiknya sangat meningkat. Dah main puluh-puluh persen dah. Tak beranilah nak cakap berapa persen sebab kenalah buat kajian. Tapi dah main puluh-puluh persen. Bukan remaja kita LGBT ni ada 3%. Tak. Dia dah main puluh-puluh. Kalau kita bercampur dengan budak-budak sekolah menengah, bercampur dengan budak-budak yang masuk universiti, yang umur 20 tahun ke bawah, kita tahu. Kalau kita yang tua ni tak bercampur dengan budak-budak, kita rasa tak ada. Tak ramai Tak. Sekarang sangat ramai. Geng-geng songsang ni sangat ramai. Nampak macam straight, tapi rupanya tak straight. Tiba-tiba bawa datang orang yang mempromosikan pelangi itu. Maka itu tanda bukti jelas-jelas. Manusia ni memang jika tidak dipandu, dia akan nak hiburan melampau. Dia akan nak dari sudut makan melampau. Dia nak dari sudut kesenangan melampau sini. Maka datangnya Rasul untuk letak border, sempadan. Yang ni boleh, yang ni tak boleh, yang ni boleh, yang ni tak boleh, yang ni boleh, yang ni tak boleh. Maka dengan sebab tu kenalkan anak-anak kita kepada Nabi dan Rasul supaya dia tahu Nabi Rasul ni bawa apa yang boleh, apa yang tak boleh. Apa yang boleh, apa yang tak dibawa, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Rasul tu bawa, maka anak kita mudah-mudahan diikut. Dan jika dia tak ikut lah, katakanlah wal a'yadzu billah, kita berlindung daripada Allah.
Dia tak ikut. Tapi satu hari nanti dia akan U-turn patah balik sebab dia ada basic yang kita bagi. Kalau tak ada basic, itu yang terus pergi tak kembali. Terus sampai mati. Tak mau jadi anak keturunan kita gitu. Wallahu alam. Tangguh dulu. Sambung minggu hadapan lagi insya-Allah. Pimpinan dengan syariat. Pimpinan dengan syariat. Rasul ni diutus, dia ada syariat yang dibawa sebut tadi kan. Maka F lah maksudnya F. Muka surat 95 tu akan datang insya-Allah minggu hadapan. Tangguh dulu. Saya tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Tawasul haqi wa tawasul bil sabr. Rakaman daripada siri pertama sehingga siri yang ke-55 ada dalam YouTube. Complete set ada dalam YouTube. Boleh cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.